Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam hari ini tingkatan 2, pelajaran 5, bertajuk Manisnya Persaudaraan. Pelajaran kita pada hari ini berdasarkan surah Al-Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kita lihat terjemahan ayat tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, iaitu agama Islam. Wala tafarraqu. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan kenanglah nikmat Allah kepadamu. Idh kuntum a'daan. Ketika kamu bermusuh-musuhan, iaitu semasa jahiliyah dahulu. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Fa'asbahtum bini'amatihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah itu kamu menjadi orang Islam yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, yakni disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Fa'anqadhakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. La'allakum tahtadun. Supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Kita lihat pula asbabun nuzul ayat ini. Apakah asbabun nuzul? Asbabun nuzul ialah sebab penurunan sesuatu ayat. Semasa jahiliyah, suku Aus dan Khazraj bermusuhan. Melalui agama Islam, Rasulullah telah berjaya menyatukan mereka. Pada suatu masa, seorang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj sehingga mereka hampir berbunuhan. Namun demikian, Rasulullah telah mendamaikan permusuhan tersebut. Maka turunlah ayat 101 hingga 103 surah Ali Imran ini. Daripada ayat yang Ustazah baca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an, yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah. Menurut Ibnu Mas'ud, maksud tali Allah ialah agama Islam secara keseluruhannya. Justru, berpegang dengan tali Allah bermaksud berpegang teguh dengan ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi, bagaimanakah cara untuk kita mengukuhkan persaudaraan? Antara cara mengukuhkan persaudaraan ialah dengan hati, lisan dan juga perbuatan. Cara mengukuhkan persaudaraan dengan hati ialah dengan ikhlas, iaitu tidak ada sesuatu kepentingan melainkan mentaati perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, cara mengukuhkan persaudaraan dengan hati ialah dengan bersangka baik. Kita hendaklah menjaga perasaan orang lain dengan tidak bersangka buruk kepadanya. Cara mengukuhkan persaudaraan seterusnya adalah melalui lisan, iaitu dengan ucapan salam. Setiap kali bersua muka dan hendak berpisah, hendaklah memberikan dan menjawab salam. Selain pada itu, melalui lisan juga kita boleh bertegur sapa, bertanya khabar dan bertegur sapa apabila berjumpa. Selain pada itu, cara mengukuhkan persaudaraan adalah melalui perbuatan, iaitu membantu mereka yang memerlukannya. Bantuan ini dapat merapatkan hubungan baik sesama insan. Selain itu juga, melalui perbuatan kita boleh menunaikan solat berjemaah. Salah satu cara mengukuhkan persaudaraan sesama Islam adalah dengan menunaikan solat secara berjemaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah." Yang bermaksud, seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama satu bangunan yang saling memperkukuh antara satu sama lain. Justru hikmah persaudaraan dalam Islam kepada individu adalah memupuk rasa persaudaraan dan kasih sayang kepada anggota keluarga dan sesama saudara Muslim yang lain. Selain itu, hikmah persaudaraan kepada individu juga adalah boleh mententeramkan jiwa kerana semua orang saling menyayangi. Seterusnya, hikmah persaudaraan dalam Islam kepada keluarga. Ia akan membentuk keluarga bahagia kerana setiap anggota keluarga saling hormat-menghormati. Selain itu, ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim kerana telah dididik dengan adab yang baik. Kita lihat pula hikmah persaudaraan kepada masyarakat dan negara. Ia membentuk masyarakat yang bersatu padu kerana saling menjaga perasaan orang lain. Selain itu, persaudaraan juga dapat membentuk perpaduan dalam masyarakat kerana setiap individu mengelakkan perkara yang boleh menimbulkan perbalahan. Akhir sekali, hikmah persaudaraan kepada masyarakat dan negara ialah negara aman damai kerana setiap anggota masyarakat bertanggungjawab. Seterusnya kita lihat pula pengajaran ayat. Untuk tips mendapat markah penuh untuk soalan pengajaran ayat, pelajar perlulah ada isi dan huraian. Untuk isi, selalunya kita mulakan dengan kita hendaklah ataupun umat Islam hendaklah ataupun para pelajar hendaklah ataupun boleh diganti juga perkataan hendaklah dengan mestilah ataupun haruslah ataupun wajiblah, ikutlah keadaan ayat yang macam mana. Kemudian perlu ada huraian. Huraian perlu ada penanda wacana baru menunjukkan adanya huraian seperti kerana, agar, supaya dan lain-lain lagi lah. Jadi contoh pengajaran ayat pada pelajaran kali ini seperti kita hendaklah bertanggungjawab menjaga perpaduan kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan ajaran Islam. Jadi ayat kita hendaklah bertanggungjawab menjaga perpaduan itu adalah isi kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan ajaran Islam itu adalah huraian. Jadi untuk pengajaran ayat, pelajar akan dapat 2 markah penuh. Pengajaran ayat seterusnya, kita hendaklah menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Seterusnya,
Kita hendaklah sentiasa berusaha mengeratkan persaudaraan dalam Islam kerana tuntutan agama dan menepati naluri manusia. Setelah mempelajari tajuk ini, seharusnya pelajar dapat nyatakan sebab turun ayat 103 surah Ali Imran. 2. Jelaskan maksud berpegang dengan tali Allah. Ketiga, jelaskan dua cara mengukuhkan persaudaraan melalui hati. Keempat, terangkan dua hikmah persaudaraan. Dan yang kelima, terangkan dua pengajaran ayat 101 hingga 103 surah Ali Imran. Sekian dulu untuk kali ini. Bertemu lagi kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.